Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haris Suhaimi dalam My Trust Invest. Pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan rancang persaraan dan bersara sebagai jutawan. Adakah satu keperluan ataupun satu kehendak sahaja? Kita nantikan. Baik, pada kali ini saya nak berkongsi dan berbicara dengan anda semua berkenaan dengan persaraan dan satu topik yang khusus, iaitu bersara sebagai jutawan. Adakah satu keperluan ataupun satu kehendak sahaja? Baik, apabila kita berbicara berkenaan dengan bersara, bersara adalah apabila kita sudah berhenti kerja dan sudah tidak ada pendapatan pasif, yang mana apabila kita bersara kita mengharapkan simpanan untuk menyara kehidupan sahaja. Baik, jadi di Malaysia purata bersara wajib adalah pada umur 60 tahun dan purata umur rakyat Malaysia adalah sekitar 73 tahun, yang mana kita mempunyai tempoh persaraan, tempoh selepas persaraan lebih kurang dalam 13 tahun, yang mana perlu untuk kita fikirkan apa keperluan selepas kita bersara nanti. Baik, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Haris bin Suhaimi dan saya adalah perunding unit amanah sepenuh masa di bawah Public Mutual. Baik, apa yang kita nak selepas bersara nanti? 60 tahun, selepas 60 tahun apa yang kita nak? Adakah kita nak kehidupan selesa, ataupun kita nak kehidupan yang mewah, ataupun kita nak kehidupan yang cukup-cukup, sedang-sedang saja? Okey, apabila kita lihat keperluan harian kita untuk makan dan minum, dan mungkin selepas bersara 60 tahun mungkin kita masih ada komitmen yang perlu kita perlu tanggung, komitmen yang kita perlu tanggung. Dan kita lihat anggaran berapa sebulan yang kita rasa yang cukup untuk kita jalani kehidupan harian kita. Baik, sebagai contohnya kita ambil 3,000 sebulan, 5,000 sebulan ataupun 7,000 sebulan. Yang ini anggaran perbelanjaan bulanan yang kita ambil sekarang ini, yang kita kira anggaran buat masa sekarang ini. Dan daripada anggaran bulanan kita ini, anggaran perbelanjaan bulanan ini, satu benda yang perlu kita ingat, perbelanjaan bulanan ini, perbelanjaan harian ini semestinya akan meningkat setiap tahun, akan meningkat dari masa ke semasa. Dan apa yang menyebabkan harga-harga barang ini, harga-harga barang yang kita akan berbelanja ini meningkat? Sebenarnya yang perlu kita ingat berkenaan dengan duit ini adalah masalah inflasi. Inflasi adalah musuh bagi duit, yang mana secara puratanya inflasi, kadar inflasi tahunan sekitar 3 hingga 4% setahun di Malaysia ini, yang bermaksud duit kita ini akan susut 3 hingga 4% setahun. Okey, apabila kita tengok, kalau kita tengok harga secawan kopi daripada dulu sampai sekarang ini, dan pada masa-masa hadapan dia akan terus naik seiring dengan
kenaikan seiring dengan kenaikan kadar inflasi. Baik. Ini adalah sebagai contoh, satu kiraan contoh yang mana kalau kita congak perbelanjaan bulanan kita sekarang ini lebih kurang dalam RM3,000, RM3,000, berapa sebenarnya perbelanjaan kita apabila kita bersara nanti. Sebagai contoh saya ambil kadar inflasi adalah 3% tahun, dan tempoh bersara katakanlah anda sekarang ini umur 30 tahun dan akan bersara 30 tahun lagi, anda nak tengok berapa perbelanjaan anda. Kalau sekarang ini perbelanjaan anda 3,000, 30 tahun lagi perbelanjaan anda sebanyak 3,000 tu, berapa yang perbelanjaan akan jadi? Baik, kita nak kira, kita menggunakan formula FV sama dengan PV kurungan 1 plus I kuasa N, yang mana yang ni kita kira yang mana PV adalah present value, nilai sekarang ni, dan kurungan 1 tambah I iaitu interest rate, kadar interest, yang mana kita ambil 0.03 iaitu 3% kadar inflasi, dan punca kuasa 30 iaitu 30 tahun, yang mana bila kita kira perbelanjaan bulanan kita 30 tahun lagi adalah sebanyak RM7,281. Kalau kita nak yang mana kalau perbelanjaan bulanan kita sekarang ini, kita tengok perbelanjaan kita sekarang ini 3,000, nanti 30 tahun lagi barang yang sama kita nak beli sebanyak 3,000 tu, 30 tahun lagi barang yang sama sebenarnya nilainya sudah meningkat sebanyak RM7,281, seiring dengan kenaikan kadar inflasi. Okey. Jadi apabila kita kira perbelanjaan kita itu tadi RM7,200 sebulan ni, apabila kita anggarkan, kita kira untuk 13 tahun tempoh kehidupan kita, tempoh selepas bersara nanti 13 tahun secara puratanya, kita ambil jumlah keperluan kita selepas bersara nanti lebih kurang dalam 1.13 juta. Jadi anda dapat lihat 30 tahun lagi keperluan bersara itu apabila kita sebagai jutawan, itu adalah sebenarnya satu keperluan sahaja, bukan satu kehendak, satu keperluan untuk kita mempunyai satu simpanan yang cukup untuk memenuhi kehidupan selepas bersara nanti. Baik, jadi apabila kita sudah tahu keperluan bersara itu nanti sebanyak 1.13 juta ini, kita perlu merancang daripada sekarang bagaimana kita nak pastikan tabungan kita itu dapat capai, tabungan yang kita nak ini 1.13 juta ini dengan rancangan yang baik. Baik, saya kongsikan dengan sini. Yang pertama sekali, paling mudah sekali yang kita boleh fikir adalah kita simpan je lah, kan? Kita simpan bulanan, gaji kita bulanan, kita simpan dalam akaun untuk kita capai simpanan 1 juta itu untuk kita bersara nanti. Baik, kita ambil kat sini matlamat simpanan kita untuk bersara adalah minimum 1 juta. Jadi daripada 1 juta kita bahagikan
kita nak bersara 30 tahun lagi, kita bahagikan selama 30 tahun dan kita bagi 12 bulan. Jadi kita boleh dapat kat sini lebih kurang dalam 2,700 sebulan untuk kita perlu simpan. Kita perlu simpan 2,700 sebulan untuk kita capai 1 juta dalam masa 30 tahun. Tapi daripada simpanan ini ada ke cara-cara lain kita nak simpan supaya simpanan bulanan yang perlu kita buat ni, kita tak perlu simpan sebanyak ini. Kita ada tak cara kita nak kurangkan simpanan bulanan ni? Ya, ada. Okey, saya kongsikan dekat sini cara yang kedua. Kita boleh simpan duit dalam tabung haji. Bagi orang Islam ataupun orang bukan Muslim pun boleh. Kita simpan dalam tabung haji, yang mana tabung haji ni dia ada hibah tahunan. Kalau kita ambil purata 6 tahun terakhir ni, purata hibah tahunan adalah 3.52%. Jadi daripada hibah tahunan ni sebenarnya dia boleh mengurangkan simpanan bulanan kita. Jadi kalau kita gunakan TVM calculator, kita boleh kira dengan matlamat simpanan sejuta dengan purata pulangan 3.52% itu selama 30 tahun, sebenarnya kita hanya perlu simpan 1,500 ataupun 1,600 sebulan sahaja dalam tabung haji untuk kita capai 1 juta apabila bersara nanti. Okey, ada ke cara lain? Ada. Okey, kita fokus dalam simpanan tabung persaraan ataupun kita sebut kat sini KWSP, tabung persaraan wajib, yang mana dividen tahunan daripada KWSP ini, tabung persaraan ini puratanya adalah 5.55% bagi purata 4 tahun terakhir, berakhir 2020, yang mana puratanya adalah 5.55%. Jadi dividen dia lebih tinggi daripada tabung haji. Dividen puratanya lebih tinggi, yang mana apabila kita gunakan TVM calculator, kita boleh dapat simpanan serendah 1,100 sahaja. Dengan 1,100 sahaja sebulan melalui tabung persaraan ini, kita boleh dapat 1 juta dalam masa 30 tahun dengan dividen 5.55%. Baik, ada ke cara lain untuk kita capai tabung simpanan 1 juta ini, yang mana boleh bagi dividen lagi tinggi daripada 5.55 ni? Ada. Okey, ada satu cara lagi, potensi untuk kita dapatkan dividen tahunan, pulangan tahunan melebihi 5.55% ni, yang mana apabila kita dapat peluang tingkatkan pulangan pelaburan itu, sudah tentu kita boleh kurangkan lagi jumlah simpanan ataupun pelaburan kita. Okey, satu lagi pilihan yang ada adalah melabur dalam dana unit amanah. Dana unit amanah ini, bagi yang belum pernah dengar berkenaan dengan dana unit amanah, saya akan terangkan selepas ni. Baik, dalam dana unit amanah ini, pulangan pelaburan tahunannya adalah secara mudahnya berpotensi untuk memberi pulangan melebihi 8% setahun
daripada 10 years annualized return. Okey, yang mana bila kita gunakan TVM calculator, kita kirakan matlamat simpanan minimum 1 juta ini dengan pulangan minimum 8% setahun, kita boleh kurangkan simpanan pelaburan bulanan kita serendah RM700 sahaja sebulan untuk 30 tahun. Baik, dekat sini saya kongsikan dengan anda semua perbandingan di antara empat cara simpanan. Okey, akaun simpanan, tabung haji, tabung persaraan dan juga dana unit amanah, yang mana pulangan yang berbeza-beza di antara akaun simpanan, tabung haji, tabung persaraan dan juga dana unit amanah ini. Okey, apa yang membezakan apabila semakin tinggi potensi pulangan ini di dalam simpanan ataupun pelaburan kita, sebenarnya dia boleh memberi peluang kepada kita untuk merendahkan jumlah simpanan bulanan, yang mana apabila kita membuat pelaburan di dalam dana unit amanah untuk menselamat simpanan persaraan ini, yang mana kita boleh kurangkan 74% ataupun lebih kurang dalam 75% simpanan kita untuk persaraan ini daripada berbanding dengan simpanan dalam akaun simpanan biasa. Okey, peluang pelaburan di dalam dana unit amanah. Okey, saya dah kongsi tadi potensi pulangan 8% setahun di dalam dana unit amanah. Tapi apakah dana unit amanah ni? Mungkin ada yang first time dengar, mungkin ada yang pernah dengar tapi tak pernah tahu secara detail apa itu dana unit amanah, ataupun yang pernah tahu tapi tak betul-betul clear apa ke dana unit amanah ini dan kenapa saya bagi tahu dana unit amanah ini mempunyai potensi pulangan melebihi 8% tahun. Baik, secara mudahnya konsep dana unit amanah ini sebenarnya dana unit amanah adalah satu bentuk pelaburan kolektif, yang mana investor ataupun unit holder ini membuat pelaburan ke dalam satu dana, yang mana dana ini diuruskan oleh fund manager ataupun pengurus dana dan trustee sebagai pemegang amanah bagi pihak investor ataupun unit holder, dan dana ini akan dilaburkan di dalam instrumen pelaburan, sama ada equity, bond ataupun money market, yang mempunyai potensi yang tinggi untuk memberi pulangan dalam bentuk capital gain dan juga income distribution yang akan dipulangkan kembali kepada investor ataupun unit holder. Baik, secara mudahnya apabila bagi pelabur ataupun investor untuk melabur di dalam dana-dana dengan matlamat pelaburan persaraan, kebiasaannya kita akan bahagikan dalam 3 aset, lebih kurang dalam 10% dalam money market, 20% di dalam bond ataupun suku, dan juga 70% di dalam equity, yang mana equity ini kita akan maksimumkan pulangan ataupun kita sebut sebagai maximize capital growth untuk tempoh yang panjang. Baik, pendedahan risiko, ke mana pelaburan dibuat bagi dana unit amanah ini. Setiap dana mempunyai objektif yang berbeza,
dan setiap dana mempunyai pendedahan terhadap setiap bahagian pelaburan, yang mana ada yang fokus kepada small and medium capital, ada yang fokus kepada large cap ataupun blue chip equity, ada yang fokus kepada regional, dan juga ada dana-dana yang fokus kepada pasaran equity global. Jadi di dalam pendedahan risiko ini, pelaburan di dalam dana unit amanah mempunyai pendedahan risiko yang pelbagai, yang mempunyai potensi yang tinggi untuk memberikan pulangan kepada pelabur untuk jangka masa sederhana ataupun panjang. Baik, mungkin anda tak nampak, mungkin anda tak nampak, betul ke dana unit amanah ini bagi potensi melebihi 8%? Dekat sini saya kongsikan 5 dana di bawah pengurusan public mutual, yang mana saya kongsikan dekat sini prestasi 10 tahun dana-dana unit amanah yang memberikan prestasi yang baik. Baik, yang pertama sekali Public Asia Ethical Fund. Yang ini satu dana pelaburan Asia, yang mana memberi pulangan 10 tahun sebanyak 165% dan annualized return adalah 10.23%. Seterusnya adalah Public Islamic Asia Leaders Equity Fund, yang mana dana ini juga adalah dana pelaburan regional Asia, yang mana memberi pulangan memberi pulangan 10%. Untuk 10 tahun adalah sebanyak 159.36% dan annualized return adalah 9.99%. Ini adalah previous performance daripada fund. Seterusnya adalah Public Islamic Asia Dividend Fund. Yang ini juga adalah dana pelaburan regional Asia yang memberi pulangan sebanyak 151.62% bagi 10 tahun, yang mana annualized return adalah 9.66%. Seterusnya adalah Public Islamic Select Treasury Fund. Yang ini adalah dana domestik, yang mana memberi pulangan 10 tahun sebanyak 117.79% dan annualized return adalah 8.09%. Dan yang terakhir, Public Islamic Treasury Growth Fund. Yang ini adalah dana domestik yang memberi pulangan 10 tahun sebanyak 107.85% dan annualized return adalah 7.58%. Jadi anda boleh lihat dana-dana yang saya kongsikan ini adalah sebahagian dana-dana di bawah public mutual, yang mana dana-dana ini adalah diluluskan oleh QSP, dan juga dana-dana ini adalah dana-dana syariah, patuh syariah. Baik, anda boleh anda dah lihat potensi yang ada di dalam pelaburan melalui dana unit amanah, yang mana melalui dana unit amanah ini anda mempunyai potensi untuk mendapat pulangan melebihi 8% setahun, yang mana dapat mengurangkan komitmen simpanan bulanan anda untuk mencapai matlamat persaraan minimum RM1 juta sebagai jutawan apabila bersara nanti.
Jadi pilihan di tangan anda. Anda pilih yang mana anda rasa sesuai dengan anda, dan pilihan yang boleh memberikan pulangan yang baik bagi anda untuk mencapai matlamat persaraan anda. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini berkenaan dengan dana unit amanah, dan juga tajuk kita pada kali ini iaitu rancang persaraan bersara sebagai jutawan. Okey, jika ada anda mempunyai sebarang persoalan mengenai dana unit amanah ataupun perancangan persaraan, anda boleh komen ataupun boleh layari MyTrust Invest di www.mytrustinvest.com untuk maklumat lanjut. Okey, sekian saja daripada saya. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.